Berikut adalah kisah benar yang diceritakan kepada penulis oleh salah seorang pendengar penghuni alam lain. Aku memang minat hantu-hantu ni. Aku pun tak tahu kenapa. Sejak dari kecil, aku dah dibesarkan dengan cerita-cerita hantu di sekeliling aku. Masa budak-budak, mak aku suka takutkan kami adik-beradik pasal hantu-hantu ni. Siapa tak masuk rumah maghrib akan kena sorok dengan hantu. Sekolah rendah pula ditakutkan dengan hantu-hantu yang menghuni kawasan sekolah kami. Sekolah menengah, masa asrama, jangan cerita lah. Cerita hantu ni dah macam lagu kat radio. Asyik didengar je tanpa henti. Persekitaran begini buat aku jadi minat dengan benda-benda hantu ni. Aku asyik terfikir, apakah hantu ni? Kenapa mereka ada? Apa motif kewujudan mereka? Semua tu aku fikirkan. Aku minat tengok cerita-cerita pengkaji paranormal di TV. Masa cerita paranormal ni ditayangkan di TV dulu, boleh kata akulah peminat tegar tengok cerita tu. Walaupun kadang-kadang macam mengecewakan, tak jumpa apa-apa. Aku tetap follow dan tengok cerita tu tiap-tiap minggu. Bila dah advance sikit, aku tengok pula cerita orang putih, Ghost Paranormal. Yang ni nampak sikit lah teknologi. Ada alatan yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan hantu, yang mereka panggil spirit. Contoh macam EMF, dengar suara-suara yang telinga manusia tak dapat dengar ni. Aku teruja kalau tengok cerita-cerita macam ni. Bila aku dah masuk college, masa ni lah aku lagi obses. Duit pula dah ada kat tangan. Duit beasiswa. Lagi aktif lah aku. Aku kenal kawan-kawan yang minat juga benda-benda macam ni. So, dari situ kami jadi rapat dan kami tubuhkan satu pasukan pengkaji benda-benda ni. Kononnya kami ada beli kamera, video recorder dan barang-barang basic macam lampu suluh dan sebagainya. Nak beli EMF bagai tu memang tak mampu lah. Kenderaan tak ada. Masalah babe, salah seorang dari kami ada kereta. So, terciptalah kumpulan ini dan kami pun mula bergerak. Tiap minggu kami akan berkumpul dan pilih mana-mana tempat untuk diteroka yang berpotensi membawa kami bertemu benda-benda gaib ni. Rumah lama, hutan yang ditinggalkan, tasik tinggal, macam-macam tempat lah kami pergi. Pernah ada satu rumah lama yang kami singgah ni. Sedang kami jalan-jalan tu, berdesup satu lembaga hitam terbang melintasi kami, masuk ke dalam bilik dan berdentum pintu bilik itu ditutup. Aku terus berlari pergi ke pintu tu nak buka, tapi ditahan kawan aku yang seorang lagi ni. Dia kata dia tak sedap hati dan kita patut balik. Aku turutkan saja sebab malas nak panjang cerita. Lepas tu tak ada cerita dah. Tu je lah satu-satunya peluang aku nak tengok hantu depan-depan. Kalau aku tahu tak jumpa lagi dah, Confirm dah aku buka juga pintu tu. Dah 3 bulan lebih jugalah kami masuk tempat-tempat macam ni, tapi tak jumpa apa-apa. Memang buang masa, buang duit, buang tenaga. Kawan aku rata-rata semua dah malas nak continue kerja-kerja tak berfaedah ni. Baik lagi duduk bilik tengok movie ke, makan super ring ke, lagi berfaedah. Aku tak salahkan mereka sebab aku pun dah mula rasa benda yang sama. Sia-sia semua ni. Minggu tu adalah minggu terakhir kami keluar dan kami bertekad, kalau yang malam ni tak jumpa hantu, ini akan menjadi malam last kami buat kerja ni. Dan ya, sampai pukul 4 pagi kami tak jumpa apa. Hampa. So, kami decide malam tu juga untuk bersara dari buat aktiviti mencari hantu ni. Kami tidur di kereta malam tu dan esok paginya baru kami masuk semula ke hostel. Semuanya berjalan macam biasa keesokan harinya. Tapi malam tu roommate aku tak ada kat bilik sebab dia balik kampung.
Roommate aku ni tak join aktiviti cari hantu aku ni. So hujung minggu dia akan balik kampung. Jadi malam tu aku sorang-sorang di bilik. Aku pasang laptop dan aku tengok movie sambil makan. Habis je cerita, aku naiklah ke katil untuk tidur. Dalam pukul 12 lebih macam tu, aku tidur. Aku terjaga. Tak tahu pula pukul berapa. Aku masih atas katil. Aku nak capai handphone aku di sebelah aku, nak tengok jam. Dan masa itulah aku sedar. Aku rasa badan aku berat. Aku tak boleh bergerak. Langsung aku cuba bercakap tapi suara aku tak keluar. Aku cuba andaikan aku mungkin sedang mengalami sleep paralysis, di mana minda sudah bangun tapi badan masih tidur. Jadi aku buat tak tahu dan tidur semula. Aku terjaga lagi. Masih di atas katil, tak tahu pukul berapa. Aku cuba bergerak tapi aku masih kaku. Masih rasa berat. Lama pula sleep paralysis aku ni. Aku terfikir, aku malas nak layan dan aku sambung tidur balik. Kali ketiga aku terjaga. Kali ini aku tak lagi di atas katil. Aku sudah di atas lantai. Aik, bila masa pula aku turun bawah ni? Aku cuba bangun dan ya, badan aku masih berat dan kaku. Ini bukan sleep paralysis. Tak mungkin sleep paralysis ni boleh bawa aku turun dari katil. Aku cuba melawan. Lumpuh badan aku ni untuk bergerak. Tapi sia-sia. Dan aku cuba melihat kawasan sekeliling aku sebab mata aku masih boleh bergerak. Ketika inilah ekor mata aku menangkap sesuatu yang berasa di siling bilik aku. Seorang wanita berambut panjang berpakaian putih sedang duduk melekat di siling memerhatikan aku. Rambutnya masih menutup wajah walaupun dalam keadaan terbalik. Dia hanya keras menghadap aku yang masih cuba untuk bergerak tapi tak mampu. Aku hanya mampu melihat benda tu menghadap aku. Tak nak cari aku lagi ke? Tak nak cari aku lagi ke? Aku terdengar benda tu bercakap pada aku. Aku dah ada dekat sini. Tak nak cari aku lagi ke? Nak tercabut jantung aku ni setiap kali dengar dia ketawa. Benda tu makin lama makin rapat dengan aku. Makin lama makin rapat. Mengilai dia tu bergema dalam bilik aku. Dan lepas tu aku pengsan. Aku tersedar keesokan harinya. Hari dah pagi dan aku masih di atas lantai. Aku bangun dan duduk di meja belajar aku. Dan aku segera pergi ke bilik kawan-kawan kumpulan hantu aku tu. Aku ceritakan semuanya pada diorang tentang apa yang aku lalui malam semalam. Mereka semua terdiam, tak cakap apa sebab masing-masing terkejut. Memang taklah kami nak teruskan lagi aktiviti kami lepas apa yang aku lalui. Betul lah apa yang orang cakap. Jangan suka sangat cari benda-benda tu. Takut benda tu yang cari kita nanti. Terima kasih kerana sudi singgah dan mendengar perkongsian penghuni alam lain. Page kami masih baru, jadi diharap anda dapat like dan subscribe. Juga tekan butang loceng agar anda tahu setiap kali kami memuat naik cerita yang baru. Kajian menunjukkan bahawa bermurah hati akan menjadikan anda orang yang lebih gembira. Terima kasih.